Kementerian Dalam Negeri sedang merangka pelan strategik secara holistik bagi memperkasakan kawalan keselamatan sempadan negara dengan melibatkan perolehan aset dan fasiliti moden dan terkini. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya turut berpandangan aspek kesiapsiagaan dan keupayaan anggota keselamatan yang bertugas di sempadan harus diperkasakan. Menurut beliau, perkara itu dapat direalisasikan menerusi hasil latihan dan kerjasama strategik bersama-sama agensi dalam dan luar negara. Laporannya bersama Fauzi Suhami di Dewan Rakyat. Silakan Fauzi. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Keuangan. Sidang Dewan Rakyat hari ini bersetuju untuk menangguhkan sesi persidangan sehingga selesai kesemua penggulungan kementerian bagi menggulung rang Undang-Undang Pembekalan 2021 atau Belanjawan 2021. Usul untuk melanjutkan sidang itu diluluskan surat suara sidang Dewan yang dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan. Beliau membentangkan usul itu mengikut Peraturan 12/1 sebelum disokong Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan selain itu, perkembangan apa yang menarik dalam sidang hari ini adalah pelbagai isu yang diangkat dalam ketika sesi pertanyaan Menteri dan jawab lisan hari ini. Antaranya adalah berhubung dengan tindakan kerajaan bagi mengawal sempadan negara susulan kejadian tembakan di sempadan negara di Thailand dan Perlis semalam. Dan susulan daripada itu, pelbagai tindakan dan Kementerian Dalam Negeri akan memperkasakan tindakan ataupun kawalan sempadan bagi memastikan isu pencerobohan tidak berlaku lagi. Dan antaranya penggunaan fasilitis ataupun aset-aset yang lebih canggih dan terkini akan digunakan kerajaan bagi memastikan isu ini dapat dibenteras secara total. Dan untuk kita perincikan lagi apakah yang akan dilaksanakan susulan isu itu, kita dengarkan jawapan balas daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika sesi pertanyaan Menteri pagi tadi. Ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat. Datuk Ketua, Kementerian Dalam Negeri sedang merangka pelan strategik secara holistik bagi memperkasakan kawalan keselamatan di sempadan negara selain melibatkan perolehan aset serta fasiliti yang bersifat moden dan terkini seperti drone, armored personnel carrier, night vision goggles, GPS tracker dan peralatan-peralatan lain untuk keselamatan sempadan. Kedian berpandangan aspek kesiapsiagaan dan keupayaan anggota pasukan keselamatan yang bertugas di sempadan juga harus diperkasakan. Perkara ini dapat direalisasikan melalui latihan dan kerjasama strategik bersama agensi dalam dan luar negara. Baik, itu perincian yang dijelaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berhubung apakah tindakan kerajaan bagi mengawal jenayah sempadan rentas atau jenayah rentas sempadan yang susulan berlaku di Perlis dan Thailand baru-baru ini. Dan sudah pasti kerajaan akan mempertingkatkan keupayaan penggunaan teknologi dan aset canggih seperti drone untuk memastikan jenayah rentas sempadan dapat dikekang secara total. Selain itu, sidang Dewan Rakyat hari ini diteruskan dengan sesi penggulungan kementerian bagi 9 lagi kementerian bagi menggulung rang Undang-Undang Perbekalan 2021 bagi kementerian masing-masing. Dan selepas sidang penggulungan itu selesai, sidang Dewan Rakyat hari ini dijangkakan akan berlaku undian di mana kita akan mengetahui sama ada Belanjawan 2021 akan diluluskan ataupun tidak. Dan 3 kemungkinan akan berlaku sekiranya Belanjawan 2021 tidak diluluskan pada hari ini, iaitu pertama, kemungkinan Perdana Menteri akan menghadap yang di-Pertuan Agong untuk memohon pembubaran Parlimen. Yang kedua adalah yang Perdana Menteri akan menghadap yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengisyaran darurat
ataupun Perdana Menteri juga akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon Yang di-Pertuan Agong melantik seorang lagi Perdana Menteri bagi menyelesaikan politik negara ketika ini. Dan saya kira itu sahaja perkembangan yang boleh saya kongsi langsung dari Parlimen, dan untuk perkembangan lanjut kita akan bawakan dari buletin pada jam-jam seterusnya, dan sudah pasti di buletin ataupun di rangkaian semua sosial media dan laman web rasmi esroawani.com. Kembali kepada anda. Baik, terima kasih Fauzi Suami atas laporan itu.